Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk pembentangan kumpulan kami ialah isu jenayah cyber di Malaysia, di mana kami akan menghuraikan cara bagaimana untuk membanteras isu jenayah cyber yang semakin berleluasa pada zaman kini. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, inginlah saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan 4, iaitu saya sendiri, Mimi Amira Safika binti Jabar, Syamrani binti Amri, Anis Suraya binti Saipo, Syarizat binti Matalwi, Delvi Velzera Donius, dan Syafiqah Farhana binti Madhazir. Kajian yang pertama ialah kajian-kajian tentang jenayah cyber di Malaysia menyoroti usaha pihak kerajaan. Kajian ini dilakukan oleh Muhammad Ashraf Ahmad Termimi pada tahun 2013 mengenai klasifikasi jenayah cyber dalam sistem perundangan Islam. Kajian tersebut adalah tentang menangani isu-isu seperti hacking, pemindahan wang haram, phishing dan penipuan cyber. Selain itu, kajian oleh Muhammad Adnan Pichang dan Siti Zobida Umar 2019, Dasar Keselamatan Cyber di Malaysia, tinjauan terhadap kesedaran netizen dan undang-undang tentang keselamatan cyber Malaysia, menyoroti kurangnya kesedaran netizen terhadap ancaman cyber. Netizen cenderung berkongsi maklumat peribadi tanpa memikirkan keselamatan diri dan kurang menyedari bahawa tindakan yang mereka ambil itu adalah sangat berbahaya. Penguatkuasaan undang-undang dianggap penting, namun kajian menunjukkan tahap kesedaran yang lemah dan kekurangan pengetahuan tentang penguatkuasaan undang-undang cyber membawa kepada bahayanya kepada masyarakat. Oleh itu, Malaysia diidentifikasikan sebagai sasaran jenayah cyber yang signifikan dengan peningkatan kes dari 3,564 kes pada tahun 2009 kepada 8,009 kes pada tahun 2010, merangkumi kerugian 22.3 juta. Keputusan kajian menekankan perlunya tindakan penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada negara. Seterusnya, kajian yang dilakukan oleh Muhammad Adnan Pichang, Siti Zobida Omar dan Akmal Hayati Ahmad Ghazali 2019 bertajuk Amalan Keselamatan Terhadap Buli Cyber. Menurut kajian ini, buli bukan sahaja berlaku secara fizikal tetapi juga berlaku di alam maya, terutama di media sosial, disebabkan oleh peningkatan kemajuan teknologi. Buli cyber juga menjadi satu trend dalam kalangan pengguna internet yang tidak bertanggungjawab. Pada pandangan Maslin Masrom dan Nadia Jamal 2012, buli cyber ialah satu perbuatan gangguan melalui penggunaan aplikasi, alat teknologi seperti telefon dan komputer bertujuan untuk membuli, mengganggu, mengugut serta memalukan seseorang individu. Taman pula menurut Brady 2010, buli cyber juga berlaku dengan menggunakan email dan media sosial bertujuan menimbulkan rasa tidak selesa terhadap seseorang individu. Kajian ini juga menyatakan bahawa perbuatan buli cyber ini boleh memberikan kesan negatif kepada mangsa, terutama dari segi mental dan fizikal. Buli cyber ini masih sukar untuk dibendung kerana pelaku tidak mendedahkan identiti mereka yang sebenar. Berdasarkan kajian yang mereka jalankan, mereka telah menggunakan 4 orang informan bagi mengetahui sebab berlakunya buli cyber. Informan dalam kajian ini rata-rata mampu memberikan takrifan konsep buli cyber dengan betul. Informan menyatakan bahawa buli cyber ialah satu perbuatan gangguan, menghina serta menyebarkan sesuatu perkara yang mengandungi aib seseorang. Berdasarkan tindak balas mereka, sebab utama buli ini berlaku adalah disebabkan kecuaian mangsa itu sendiri. Berdasarkan pengalaman keempat-empat informan ini, kebanyakan pembuli cyber adalah daripada golongan rakan sebaya dan pengikut di media sosial. Justeru, berdasarkan jawapan keseluruhan informan kajian mengenai amalan keselamatan terhadap buli cyber, maka boleh dirumuskan bahawa informan kajian masih mengamalkan amalan yang kurang baik dalam perbuatan buli cyber. Ini walaupun terdapat kebanyakan informan tidak pernah menjadi mangsa, tetapi terdapat beberapa informan telah menjadi mangsa buli cyber dan memerlukan kesedaran amalan yang tinggi.
Oke, yang seterusnya adalah kajian oleh Khairuddin Ahmad pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa jenayah cyber merupakan penyumbang tertinggi kes di Malaysia. Nah, kehidupan canggih tanpa sempadan telah melahirkan kelompok mudah dan ringkas. Nah, antara beberapa kajian yang telah dijalankan oleh pihak yang berkaitan, di mana Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata karena kesalahan jenayah cyber dijangka telah meningkat paling banyak semasa kes pandemik COVID-19. Nah, antara kes-kes yang telah berlaku semasa COVID-19 adalah pemalsuan wajah, di mana terdapat beberapa masyarakat yang tidak bertanggung jawab telah menggunakan muka-muka pemimpin dan menjadikan profil sosial media mereka, dan di sanalah mereka mengambil kesempatan untuk menyebarkan berita yang tidak masuk akal. Nah, contohnya maklumat palsu. Mereka telah menyebarkan maklumat palsu semasa COVID-19, di mana mereka telah menyebarkan berita palsu tentang kandungan vaksin. Nah, kandungan vaksin yang mungkin akan membahayakan nyawa seseorang. Nah, ini telah menyebabkan terdapat segelintir masyarakat yang telah mengambil keputusan untuk tidak mengambil vaksin tersebut, dan juga anti vaksin. Nah, dengan perkara yang telah dilakukan itu, yang menyebabkan kesan yang sangat buruk, di mana terdapat masyarakat yang kurang pengetahuan tentang kes jenayah telah masuk dalam perangkap tersebut. Nah, tetapi pihak kerajaan juga mempunyai usaha-usaha yang dilaksanakan untuk membanteras kes jenayah. Antaranya adalah pihak kerajaan telah mengubah satu undang-undang atau akta-akta yang membanteras kes-kes jenayah. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Berdasarkan kajian instrumental oleh Zulkifli Ismail 2019 di Ibu Pejabat Polis Petaling Jaya, Selangor, penjenayah cinta cyber akan menggunakan elemen pengaruh sosial ke atas mangsa, iaitu dengan mengubah sikap, persepsi, kepercayaan serta tingkah laku mangsa. Pada awalnya, penjenayah akan menunjukkan sikap yang baik, prihatin serta tanggungjawab kepada mangsa untuk mendapatkan kepercayaan daripada mangsa. Oleh sebab itu, seseorang yang hidup kesunyian tanpa peneman hidup, kebiasaannya menjadi mangsa jenayah cinta cyber. Seterusnya, terdapat 3 kaedah kajian yang dihasilkan, iaitu kajian-kajian lepas dipilih daripada buku, jurnal ilmiah dan laporan-laporan kerajaan. Dan buku-buku yang digunakan termasuklah buku ilmiah yang ditulis oleh ahli akademik serta buku-buku yang diterbitkan oleh jabatan-jabatan kerajaan yang mempunyai kaitan dengan isu jenayah cyber di Malaysia dan pandangan Islam terhadap isu selain berkaitan dengan isu menangani jenayah cyber di Malaysia. Selain itu, jurnal-jurnal ilmiah juga dipilih berdasarkan tajuk-tajuk yang mempunyai kaitan dengan tajuk kajian, manakala laporan-laporan kerajaan turut digunakan khususnya bagi mendapatkan data-data spesifik berkaitan dengan statistik isu jenayah cyber di Malaysia. Dalam kajian ini, kaedah kajian yang digunakan ialah kajian perpustakaan, iaitu kajian-kajian lepas bersesuaian telah dipilih bagi menyokong tajuk kajian dan menjadikannya sebagai sumber rujukan. Selepas itu, kajian-kajian lepas dipilih, maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian akan diteliti dan dikumpul. Antara maklumat yang diteliti dan dikumpul termasuklah yang berkaitan dengan beberapa konsep penting tentang isu jenayah cyber yang berlaku di Malaysia dan bagaimana cara untuk membanteras jenayah tersebut.
Yang ketiga iaitu berdasarkan kajian-kajian lepas yang diperoleh, hasil dapatan daripada kajian tersebut telah dianalisis bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian. Seterusnya saya akan sambung tentang isu jenayah cyber. Yang pertama ialah penggodaman. Hacking atau penggodaman merupakan suatu tindakan mengakses sesebuah komputer tanpa mendapat sebarang izin, kebenaran dari pihak bertanggungjawab yang ditugas maupun kebenaran daripada pemilik sesebuah komputer. Penggodaman ini kebiasaannya dilakukan oleh individu yang berkemahiran dan pengetahuan yang tinggi berkenaan dengan ilmu hacking. Seterusnya ialah pemindahan wang secara haram. Pemindahan wang secara haram adalah pengalihan wang daripada sesebuah akaun simpanan individu atau sesebuah organisasi ke dalam bank pihak lain maupun ke dalam bank individu yang melakukan tindakan tersebut. Jenayah ini lebih bersifat kepada pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa yang diberikan kepada seseorang individu yang telah diamanahkan untuk menjaga harta atau kerahsiaan yang sepatutnya. Terima kasih kepada Ika. Seterusnya, kedudukan jenayah cyber di Malaysia. Menurut laporan daripada Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, Malaysia berada di kedudukan kedua dalam kes jenayah cyber di rantau Asia. Manakala, mengikut laporan statistik yang dikeluarkan, Malaysia menduduki tangga ke-6 dunia dalam kes jenayah polis cyber. Mari kita lihat apakah usaha pihak berkuasa dalam membanteras isu jenayah cyber. Antara pihak yang terlibat adalah Cyber Security Malaysia. Cyber Security Malaysia ialah sebuah agensi keselamatan cyber kebangsaan di bawah bidang kuasa Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ia menyediakan perkhidmatan dan kepakaran dalam keselamatan cyber untuk sektor awam dan swasta serta komuniti pada umumnya. Cyber Security Malaysia ini juga bertanggungjawab dalam membangunkan pelbagai program latihan kompetensi dan latihan keupayaan serta platform perkongsian pengetahuan untuk profesional ICT menerusi program pembangunan profesional keselamatan cyber. Seterusnya, capai di atas menunjukkan laporan statistik kes jenayah cyber pada Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Cyber Security Malaysia. Ia menunjukkan peningkatan berbanding tahun 2019. Hal demikian kerana pada tahun 2020 terdapat sebanyak 9,042 kes keselamatan cyber dicatatkan berbanding tahun 2019 iaitu sebanyak 8,770 kes sahaja. Jumlah keseluruhan kes jenayah cyber bagi tempoh tersebut, kes penipuan adalah yang paling tinggi dicatatkan iaitu sebanyak 6,459 kes bersamaan dengan 71% daripada keseluruhan kes. Bagi slide yang seterusnya, iaitu antara agensi yang ditubuhkan untuk membanteras isu jenayah cyber. Yang mana agensi yang ditubuhkan adalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini menekankan bahawa Suruhanjaya itu memainkan peranan yang amat penting sebagai badan kawal selia industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. Salah satu tanggungjawab perundangan utama SKMM ialah memastikan platform dalam talian tidak digunapakai untuk sebarang pelakuan atau percubaan melakukan pelanggaran di bawah Undang-Undang Malaysia. Ini termasuklah tindakan menyebarkan berita palsu, kandungan yang tidak baik dan berunsur fitnah. Penubuhan pusat ini seumpama itu terdapat dalam Seksyen 3 Akta Komunikasi dan Multimedia demi menjaga kepentingan para pengguna internet di negara ini agar lebih terjamin. Ia misalnya sebagai salah satu objektif dasar negara bagi memastikan keselamatan maklumat, kebolehpercayaan dan integriti rangkaian dalam industri komunikasi dan multimedia.
Memastikan keselamatan cyber mencegah jenayah cyber adalah aspek utama tanggung jawab SKM. Beberapa cara SKMM yang berfungsi untuk membanteras jenayah cyber di Malaysia. Yang pertama, dasar dan peraturan, yang mana SKMM mewujudkan dan menguatkuasakan dasar dan peraturan berkaitan komunikasi dan multimedia di Malaysia. Peraturan ini mungkin termasuk garis panduan untuk penyedia perkhidmatan internet, syarikat telekomunikasi, dan entiti lain untuk memastikan keselamatan dan integriti rangkaian komunikasi. Yang kedua adalah kerjasama dengan penguatkuasaan undang-undang, yang mana SKMM bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang untuk memerangi jenayah cyber dengan berkesan. Yang ketiga, kesedaran dan pendidikan awam. SKMM menjalankan kempen kesedaran awam dan inisiatif pendidikan untuk memaklumkan orang ramai tentang risiko jenayah cyber dan cara melindungi diri mereka dalam talian. Seterusnya, tindak balas dan penyelarasan insiden, yang mana SKMM terlibat dalam menyelaraskan tindak balas terhadap insiden keselamatan cyber. Yang kelima, piawaian dan garis panduan keselamatan cyber, yang mana SKMM boleh mewujudkan dan mempromosi piawaian dan garis panduan keselamatan cyber untuk diikuti oleh perniagaan dan individu. Ini membantu meningkatkan postur keselamatan cyber keseluruhan negara. Yang keenam, pemantauan dan pengawasan. SKMM boleh terlibat dalam aktiviti pemantauan dan pengawasan untuk mengesan dan mencegah ancaman cyber. Ini boleh melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk mengenal pasti dan menangani potensi risiko keselamatan cyber. Yang terakhir adalah kerjasama antara bangsa, yang mana memandang sifat global jenayah cyber, SKMM terlibat dalam kerjasama antara bangsa dengan negara dan organisasi. Kerjasama ini penting untuk menangani ancaman cyber nasional dan berkongsi maklumat mengenai ancaman cyber yang muncul. Oke, seterusnya kita masuk kepada akta, yaitu akta mencegah isu jenayah cyber, di mana saya percaya bahwa apabila kita bercakap tentang kes jenayah cyber, saya percaya bahwa ini tidak asing lagi bagi kita kerana perkara ini telah berlaku di seluruh tempat, atau perkara ini telah semakin berleluasa dan ramai yang telah menjadi bangsa, tidak kira tua ataupun muda. Nah, undang-undang adalah salah satu dasar kerajaan yang diwujudkan untuk kebaikan negara kita. Melalui undang-undang, kita dapat mengatur dan mengawal kes jenayah cyber dan sekaligus dapat membanteras kes-kes jenayah cyber tersebut. Nah, pihak berkuasa telah menjalankan satu usaha, yaitu usaha telah mewujudkan akta-akta, di mana akta yang pertama adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dengan denda tidak melebihi Rp50.000 atau penjara atau kedua-duanya. Nah, akta yang seterusnya adalah Kanun Tata Cara Jenayah atau Kanun Prosedur Jenayah, atau lebih dikenali sebagai Akta 593. Akta ini adalah peruntukan perundangan yang menjadi panduan kepada prosedur perundangan yang perlu dipatuhi untuk membawa pesalah ke muka pengadilan. Nah, prosedur perundangan bermula daripada pelaporan sesuatu kejadian jenayah kepada pihak polis, penyiasatan dan proses perbicaraan di mahkamah sehingga pelaku jenayah dihukum dengan setimpalnya di atas perbuatan mereka. Nah, akta yang seterusnya adalah Akta Jenayah Komputer 1997, di mana akta ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan kesalahan berkaitan dengan penyalahgunaan komputer untuk tujuan melakukan jenayah. Nah, di bawah akta ini akses secara tidak sah atau mengubah apa-apa program atau data yang
terlibat di dalam sebuah komputer adalah salah dan boleh dikenakan hukuman di bawah Akta Jenayah Komputer 1997. Nah, akta yang seterusnya adalah Akta Perlindungan Data Pribadi 2010. Nah, Akta Data Pribadi APDP juga dikenali sebagai Personal Data Protection Act. PDPA adalah undang-undang yang digubal oleh Kerajaan Malaysia yang telah diwujudkan pada 15 November 2013. Dan akta ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada data peribadi dan data peribadi sensitif anda yang diproses untuk tujuan transaksi komersial. Dalam konteks transaksi komersial, APDP dia mengawal selia pemprosesan data peribadi dan juga memastikan bahawa organisasi seperti bank, syarikat telekomunikasi dapat dijaga dengan aman. Dan sekiranya ia didapati telah melakukan kes perlindungan data peribadi, menggundam data peribadi, dia akan dikenakan Akta Perlindungan Data dan Pribadi pada tahun 2010. Seterusnya saya serahkan kepada pembentangnya seterusnya untuk bahagian rumusan. Kesimpulannya, jenayah cyber di Malaysia merupakan satu isu yang sangat serius dan harus dibimbangkan. Oleh itu, tindakan proaktif dan kerjasama erat daripada semua pihak amat diperlukan bagi menangani isu ini daripada terus berlaku di Malaysia. Jika isu jenayah cyber ini dibiarkan terus berlaku, ianya akan memberikan impak yang sangat negatif serta mendatangkan kerugian kepada individu, masyarakat maupun negara. Oleh hal yang demikian, Kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah efektif bagi menangani isu ini daripada terus berleluasa. Langkah-langkah yang telah diambil jelas menunjukkan bahawa Kerajaan Malaysia sangat cekap serta sentiasa berusaha dengan gigih dan proaktif dalam menangani isu jenayah cyber ini. Pelbagai langkah juga telah dijalankan dan ini sangat jelas menunjukkan bahawa Kerajaan Malaysia juga telah melakukan yang terbaik dalam menangani isu ini. Walau bagaimanapun, tindakan yang diambil oleh kerajaan ini akan memberikan hasil yang lebih positif sekiranya masyarakat sekeliling juga turut membantu untuk menjayakannya dengan cara mempunyai tahap kesedaran yang tinggi serta tanggungjawab sosial dalam membantu pihak kerajaan untuk menangani isu jenayah cyber ini hingga ke peringkat akar undi. Tambahan itu, individu juga perlu bertanggungjawab untuk menjaga maklumat pribadi masing-masing agar ianya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan mereka. Selain itu, individu juga harus peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling dengan cara membuat aduan kepada pihak yang bertanggungjawab sekiranya berlaku penyebaran maklumat palsu, penipuan dan lain-lain. Jika rasa tanggungjawab ini sentiasa dipupuk dalam diri sendiri dan dalam diri rakyat, ianya akan turut membantu dalam memanteras isu jenayah cyber ini. Keseluruhannya, peningkatan kesedaran keselamatan cyber, undang-undang yang kukuh serta kerjasama antara pelbagai pihak amat penting dalam menangani isu jenayah cyber ini. Dan ini adalah bahagian rujukan di mana saya dan rakan-rakan saya memperoleh maklumat tentang tajuk yang kami bentang.